Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla, pemerintah mutlak seluruh alam. Dengan izin Allah, pada malam ni kita dapat bertentang mata dalam satu sidang ilmu kuliah maghrib yang bertajuk Faraid Pusaka versus Harta Puaka. Dan saya pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih kepada saf kepimpinan Surau Al-Tazkiyah, Tazkiyatun Nafs, mensucikan hati, Desa Bistari, kerana sudi menjemput cikgu pada malam ni. Hendak daun ku beri daun, dalam daun ada bidara. Hendak pantun ku beri pantun, dalam pantun ada bicara. Jika tidak kerana bulan, tidaklah pungguk terbang kemari. Jika tidak kerana dakwah Tuhan, tidaklah hamba duduk di sini. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu. Mari Tuan, betulkan niat ketika duduk di majlis ilmu. Malam ni saya ingin menjemput tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian dan yang bersama kita di dalam FB Live untuk kita sama-sama betulkan niat. Kenapa kita duduk di sini, tuan-tuan? Iaitu niat kita semata-mata mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat yang ikhlas dan betul ini, Allah SWT akan masukkan kita semua dalam satu golongan yang disebut dalam Al-Quran sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan semoga dengan niat yang ikhlas ini, Allah SWT akan masukkan tuan-tuan, isteri, puan-puan, isteri-isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, dan semua orang yang kita kasihi ke dalam syurga Allah tanpa hisab, insya-Allah. Jadi pada malam ni, tuan-tuan, kita nak buat satu topik yang sangat menarik, dan saya rasa sesuai juga untuk saya ta'aruf, memperkenalkan diri. Nama saya Amir Bahari Ihsani, seorang peguam bela, peguam cara, peguam syar'i. Kerja saya sangat menarik, tuan-tuan. Sabtu Ahad macam hari ni, tuan-tuan, Sabtu Ahad kerja saya bantu anak guam saya to fall in love. So sweet. Sebab saya ni, tuan-tuan, facilitator kursus pra perkahwinan. Nak tahu orang in love senang aja, tuan-tuan, lembek tengkok, lembek lutut, tu tanda orang bercinta. Dengan ucapan Tuan Haji, tengkok lembut lagi kah? Lutut lembut lagi kah? Kalau lembut, still in love. Alhamdulillah. Monday to Friday, tuan-tuan, kerja cikgu bertukar. Kerja cikgu bantu orang yang terkena jerat percintaan, atau lebih tepat teratai layu di Tasik Madu. Saya mungkin salah seorang penceramah, tuan-tuan, yang kerjanya tukang cerai. Kalau lagu M. Nasir dia panggil Sang Algojo. 73 pintu, 73 jalan, yang hanya ada satu jalan. Ini hadis Rasulullah, Buat lagu, Ini panggil Sang Algojo. Ni Sang Algojo bercakap, tuan-tuan. Kerja saya, tuan-tuan, berunding, menghantarkan tuntutan di mahkamah, berunding dengan pihak suami isteri yang bakal bercerai. Kita berunding siapa dapat anak masa cuti. Yang lebih penting, saya membantu anak guam saya move on in life, kerana sesungguhnya bila berlaku penceraian, Allah Ta'ala mempunyai perancangan lebih besar. Dan tuan-tuan, satu tip yang saya nak bagi tuan-tuan, kalau kita melalui proses penceraian, jangan berunding dengan orang yang pernah lihat aurat kita. Siapa pernah tengok aurat kita, tuan-tuan? Mak kita, pak kita. Nak berunding senang, tuan-tuan? Payah. Suami isteri, mana ada aurat? Satu-satunya orang yang tak ada aurat dengan tuan-tuan, isteri, tuan-tuan. Isteri ke isteri-isteri? Is one, is two, isteri is four. Mereka tak ada aurat kan, tuan-tuan? Jangan berunding dengan mereka. Pasal apa? Kalau nak bercerai lah, masa hidup, mesyuarat ni sunnah. Dia nak bercerai, tuan-tuan, nak berunding, payah. Orang nak tengok aurat kita, kan? Masalah. Jadi dapatkan khidmat profesional peguam untuk berunding supaya kita boleh move on dalam hidup kita. Kalau saya ada masa lapang, tuan-tuan, di antara hari Sabtu sampai hari Jumaat, kerja saya membantu anak guam saya menulis surat cinta yang datang dalam bentuk hibah, wasiat, pusaka. Kerana kita berpegang kepada prinsip, tuan-tuan, hidup biar susah, jangan menyusahkan. Itu prinsip kita, tuan-tuan. Jadi pada malam ni, tuan-tuan, kita nak berkongsi satu tajuk yang memang kena-mengena dengan COVID, sebab ramai pun dah jalan, dah kena panggilan seruan Allah SWT. Sama ada kita tinggalkan harta pusaka ataupun harta puaka.
So, jadi tuan-tuan, tuan-tuan tengok nota semua, tuan-tuan ada nota no. Nota ni hadiah hibah cikgu. Pensel ni cikgu bagi kat tuan-tuan. Pensel ni dah pergi 40 masjid tuan-tuan. Hari ni ada dekat tangan tuan-tuan. Tapi jangan tuan-tuan balik dapat pensel buat apa Pak Haji? Pensel 40 masjid ni Pak Haji. Lah ni tangan Pak Haji. Pasal apa saya hibah kat tuan-tuan? Pasal saya takut Covid kan, tak boleh kita ambil balik, nak bagi takut Covid kan. So kita bagi free. Tapi ni pensel 40 masjid saya bawa, tak pernah buka, bawa pergi 40 masjid. Dapat pensel buat apa tuan-tuan? Tulislah tuan-tuan, jangan pula balik, wahai pensel 40 masjid, kau bagilah aku jalan, tunjuklah macam mana nak kahwin dua. Tu syirik tuan-tuan. Jangan bertawasul dengan pensel. Pensel untuk apa Pak Haji? Tulis je lah kan. Jangan buat yang bukan-bukan. Ni bukan ibu duit yo. Ya? Okey, baik. So balik cerita kita tuan-tuan. Apabila berlaku kematian anak Adam, mati. No? Don't worry tuan-tuan. Tuan-tuan akan mati, saya pun akan mati. So we take it like a man. No? Jangan nak mati menangis. Ui, takut mati ya? Pak Haji takut mati ya Pak Haji? Takut mati tak? Takut mati tak? Oh, he's a man. Pak Haji takut mati tak? Pak Haji takut mati tak? Cikgu tanya. Pak Haji tanya, cikgu tanya tak jawab. Suruh berdiri atas kursi baru tahu. Jangan Pak Haji lawak no. Pak Haji takut mati tak Pak Haji? Abang Haji takut mati tak? Patut tak takut mati no? Abang takut mati tak? Jangan takut mati, takutkan Allah. Mati ni kalau dia makhluk Allah juga. Keadaan suasana je. Takutkan Allah. Pasti dan pasti satu hari semua yang ada akan mati. Siapa yang kekal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kekal tu Allah SWT. That's the deal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang kat dunia ni, that's the deal. Engkau akan mati. Senang cerita. Baik. Kau suka kau tak suka kau akan mati. That's the deal. Handle it. Macam mana nak handle kematian ni tuan-tuan? Baik. Bila tuan-tuan mati, oh tak boleh, cikgu tarik balik. Macam parlimen pula, saya menarik balik usul saya. Bila saya mati, sebab kalau saya cerita bila tuan-tuan mati, tuan-tuan tak boleh tidur malam ni. Tidur buka mata kan, isteri pelik pula, awak laki aku balik surau, dia tidur buka mata, rupanya takut mati no. Tak apa tuan-tuan. Bila cikgu mati, bila mati semalam. Ditakdirkan Allah SWT, saya mati semalam. Amir Bahari Ihsani mati semalam. Baik. Apa berlaku pada harta saya tuan-tuan? Harta saya akan menjadi harta tinggalan. Jadi apa beza harta tinggalan dengan harta pusaka? Harta tinggalan ni ialah harta kasar. Harta pusaka ialah harta bersih yang difaraidkan. Cikgu bagi contoh tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan ada RM1. Ada duit dalam ni. Oh tak ada noh. Dah bank in. Okey baik. Kalau tuan-tuan ada RM10 contohnya. Adakah RM10 ni duit tuan-tuan? Adakah duit kita tuan-tuan? Tak noh. Duit apa? Duit Pak Haji berapa? Tak, Pak Haji kerja, bos bagi gaji. Nah, kita up sikit RM1,000. RM1,000 ni duit Pak Haji kah? Tak. So duit Pak Haji berapa? Oh, tolak zakat no. Alhamdulillah. Pak Haji single lagi kah? Saya banyak stok janda. Dia suka orang macam ni, orang masjid dia. Pencen no. Okey baik no. Pasal duit kita RM1,000 ni nak kena tolak zakat, zakat contohnya, nak bagi sedekah sikit, bagi kat isteri, bagi apa. Tolak. Dah bersih tu baru duit kita. Tinggal berapa kalau RM1,000 tinggal berapa? RM50. Kahwin 3 lagi, siapa suruh kahwin 3? Nama pun isteri kan, kena 3 lah kan. Baik contoh no. Tukang tolak RM1,000 duit kita sebenarnya RM50 lah. Bayar income tax, sedekah kat surau, bayar takaful, bayar isteri, bayar anak-anak, sama-sama tinggal RM10,000. Duit kita sebenarnya RM50. Ni duit bersih. Kau nak buat apa suka hati kau lah labu, sebab ni duit engkau. Yang sebenarnya RM50 tu ada hak, kita kena bagi hak orang-orang lain. So itulah konsep harta tinggalan. Harta tinggalan ni harta kita tinggalkan. Harta ni dah dibersihkan baru jadi harta pusaka. Baik. So kalau harta tinggalan ni tuan-tuan, apa perkara pertama nak kena selesai dulu? Kita kena selesaikan tuan-tuan tengok nombor 2,
dia panggil hutang. Hutang kena selesai dulu, no? Hutang apa Pak Haji? Pak Haji hutang apa? Hutang apa Pak Haji? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Kuat. Hutang pelan-pelan sikit. Sensitif. Lagi? Manusia mati meninggalkan apa lagi Tuan Haji? Manusia mati meninggalkan hutang lagi, tinggalkan apa lagi? Tekan hutang je kot, takkan tak ada benda lain. Tinggalkan apa? Tinggalkan isteri. Is 1, is 2, is 3, is 4. Baik, lagi? Manusia mati tinggalkan apa? Ya? Harta. Manusia mati tinggalkan apa? Anak-anak. Manusia mati tinggalkan apa? Ada lagi tak? Meninggalkan nama. Manusia mati meninggalkan apa? Memori indah. Dan tapi yang pasti dan pasti, manusia mati meninggalkan dunia. Kita tinggalkan semua tuan-tuan, no? So kalau tuan-tuan nak pengalaman mati tuan-tuan, no? Pengalaman mati, tuan-tuan join jemaah janggut perut buncit. Jemaah apa tu tuan-tuan? Jemaah apa? Tabligh Dia kata siapa berani keluar 3 hari, insya-Allah tuan-tuan bagi nama tuan-tuan 3 hari. 3 hari itu tuan-tuan anggap tuan-tuan mati, pengalaman mati. Sebab cikgu tengah keluar 3 hari ni, kan? Anggap kita diri kita mati 3 hari, no? Jangan call isteri, jangan call anak-anak 3 hari. Boleh? Malam terasa panjang ke pendek Tuan Haji kalau kita mati? Ranjang dingin ke panas? Tuan Haji diam seribu. Ranjang, katil. Panas ke sejuk? Dingin ke panas? Dingin, no? Oh, dingin tuan-tuan, no? Baru kita tahu erti anak-anak, erti isteri bila kita mati 3 hari. Lepas 3 hari balik, no? Baik. So ceritanya tuan-tuan, no? Pertama nak selesai pengalaman mati tuan-tuan, pertama nak selesai hutang. Semua bentuk hutang kena selesai dulu, no? Baik, yang pertama. So tuan-tuan, no, macam cikgu peguam, isteri saya tak tahu harta saya, hutang saya dia pun tak tahu. Tapi yang dia tahu, saya banyak hutang. Cuma dia kata, abang sebelum mati bayar hutang, tidak roh tak naik ke langit. Dia selesai macam tu je. Kita baik, insya-Allah abang bayar hutang. Dengan apa cara sekalipun, boleh tak? Boleh bang, boleh tak kalau kahwin lagi satu nak selesaikan semua hutang? Boleh tak boleh Pak Haji? Does the mean justify the end? Ni Machiavellian punya tu. Dapat rezeki lagi. Boleh tak boleh? Dia orang perempuan ni Pak Haji, dia pun cakap je. Kita kena ambil diskaun. Kalau isteri Pak Haji cakap, diskaun kan ambil penuh. Kalau isteri cakap kat kita, saya kan masa dulu kan ayah saya tiap-tiap hari dia bawa balik ikan senangin. Berkilo-kilo dia bawa balik, contohlah. Rasa-rasa dia bercakap tu kita nak ambil 100% ke kita ambil diskaun sikit? Berapa persen diskaun? Takkan tak tahu. Kahwin kan? Berapa tahun kahwin? 30 tahun. Selalu kalau isteri cakap diskaun berapa persen? Tak tahu no, Tuan Haji? Kalau isteri cakap terima bulat-bulat ke kena diskaun sikit? Apa dia cakap percaya terus no? Hadis mutawatir no. Okay, tak apalah. Saya diskaun. Dia cakap apa pun diskaun 50%. Orang perempuan 50%. Tapi kalau minta nafkah kita kali 2. Minta 50 kita bagi 100. Tapi dia cakap diskaun 50%. No? Okey, baik. So, tapi yang saya penting hutang ni nak selesai dulu. Baik. So soalan saya nak tanya Tuan Haji, daripada utara, selatan, timur dan barat, ada tak suami hutang isteri? Ada tak ada? Suami hutang isteri? Ada. Dalam bentuk apa? Kadang-kadang dia pinjam kat isteri direct. Tengah Covid tak ada duit, yang you punya hantaran saya bagi gelang Mama Lipan tu, rantai Mama Lipan,
Pergi kat kedai Pak Wahab tu, Habib, kedai Pak Habib, Habib jual, boleh tolong gadai. Kita nak makan tak ada, abang kena buang kerja. Okeylah bang, saya boleh gadai bang. Ni kira macam mana ni bang? Hutang ke ikhlas? Hutang lah kau, hutang lah. Okay, gadai dulu. Kalau tak boleh tebus, nanti abang beli baru lepas Covid. No, kalau abang hidup lagi lah. Kira hutang lah, hutang isteri. No? Kalau kita tuan-tuan nafkah isteri, kita tak bayar masa dalam perkahwinan, dikira hutang. No? Nafkah, kau tanya saya Pak Haji Peguam, no? Nafkah ni bukan duit pergi pasar, no? Kalau saya tu bukan nafkah. Saya kita makan sekali. Bukan duit TNB, no? Bukan duit sewa rumah, no? Nafkah ni gaji dia. Kira gaji lah. Kira dia ni pekerja nombor 001. Itu nafkah, kena bagi allowance. Kalau pada saya lah, nafkah kan duit rumah asing. Nafkah ni gaji dia. No? Baik. Lepas tu kalau kita bercerai, ada anak-anak, nafkah anak-anak kena bagi. Kalau Covid tak boleh bagi, nak buat lagu mana? Kan? Tak boleh bagi, kita buat apa Pak Haji? Kita buat bodoh. Tak boleh bayar. Tapi bila masyuk, bagi balik nafkah ke anak. Siapa tak bagi, tak bayar nafkah anak dia, amalan dia tak naik ke langit. Semayanglah tunggal langgang, amalan tak naik. Sebab apa? Kita menzalimi makhluk Allah yang lain. So ni sebab kira hutang, kena selesai dulu. Nafkah anak, nafkah isteri, kena selesai dulu, no? Dikira sebagai hutang. Baik. Seterusnya tuan-tuan, harta tinggalan ni kita panggil harta tinggalan ni harta kasar. Macam mana kita nak bersihkan dia? Yang pertama tuan-tuan, nak selesaikan wasiat kalau ada. No? Kalau ada. Baik, dekat surau ni siapa telah tulis wasiat? Dia buat wasiat secara bertulis. Angkat tangan. Tak ada, no? Hampa tak ingat mati, no? Kau nak tunggu hak baru nak buat wasiat. Cikgu, nak buat wasiat ni kita kena atas katil. Dah terkedang dah. Macam tu dia buat wasiat, no? Kalau buat wasiat macam tu tuan-tuan, kalau saya datang, saya charge kali 3. Kalau biasa 1,000, banyak 3,000. Pasal apa? Dah hak. Siapa suruh tunggu? Buat wasiat tuan-tuan ketika sihat, kita buat wasiat. Kalau tuan-tuan main rumah saya, kat dinding rumah saya dah ada wasiat dalam bingkai. Saya letak kat dinding rumah saya. Kalau anak saya datang, saya kata, saya ada anak, saya ni cikgu ni sejarah percintaan, kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin. Nikah berapa kali Pak Haji? Akad nikah 3 kali. Talak berapa kali? 2 kali. So saya ada anak saya belah, ada anak cerai. Kalau boleh terima tu anak cerai. Anak cerai maksudnya anak ni kita tak belah, mak dia belah. No? So, bila anak saya main rumah, saya kata, bila anak cerai ni main rumah, saya kata, ni wasiat daddy, apa aku kata hang kena buat. Pak Haji penulis skrip drama, no? Boleh tulis skrip drama lepas ni, no? Apa aku kata hang ikut. Ni wasiat aku. Tiap-tiap main kita kena psycho. Sebab ibu bapa tuan-tuan, parenting skill yang pertama kena ada ilmu psycho. Hari-hari psycho anak, psycho isteri. Ni aku mati, apa aku tulis ikut. Tapi wasiat ni hang boleh buka, tunggu aku mati. Selagi aku hidup, jangan buka bingkai ni. Boleh, no? Ditakdirkan Allah SWT, satu hari saya balik rumah, isteri muncung. Awak cik muncung? Dia kata, no, abang ada isteri 3 tak abang kat saya. Mana cik tahu? Tu cik tengok. Tengok apa? Tengok wasiat. Kan abang kata, awak sanggup abang kahwin 3, no? Kan abang kata, awak abang kahwin 3. Kata baru nak kata dia marah, no? Kan abang kata, buka lepas abang mati. Engkau tak ada amanah. Sebab tu aku kahwin lagi 2. Kena balik Pak Haji, no? Rupanya tu jerangkat sama kat dinding, no? Aku kata tunggu aku mati. Aku tak mati hang buka buat apa? Pasal hang tak amanah lah. Aku kahwin lagi 2.
Orang lawyer betul Pak Haji no. So isi cerdik, kalau dia buka, dia buat bodoh. Sebab tuan-tuan no, dalam perkahwinan no, 3 skill yang paling tinggi no. Skill apa pertama Tuan Haji? Tuan Haji kahwin kan? Saya dah menikah 3 kali, Tuan Haji menikah kahwin kan? Apa skill paling utama dalam perkahwinan? Tuan Haji boleh bantu siapa yang telah berkahwin dan berkahwin lagi dan lagi? Apa skill pertama dalam perkahwinan? Kelentong satu nombor 5. Diplomasi nombor 8. Kena kelentong dulu baru diplomasi. Tapi nombor 1, nafkah bukan skill. Nafkah kita kena bagi. Skill ni skill. Hanya orang berkahwin yang tahu. Yang diam ni semua tak kahwin lagi ke? Kalau tuan-tuan tak kahwin, saya banyak stok janda, stok Andalusia, Andartu ada banyak. Tuan Haji dah menikah no? Apa skill pertama Tuan Haji paling tinggi dalam perkahwinan? Ya? Bercinta nombor 13. Tuan? Menepih nombor 8. Nombor 9, menepih nombor 9. Sebab kantoi. Tuan Haji ada? Tuan Haji baju pengantin? Gila macam baju pengantin no. Ni panggil baju pengantin. Apa skill Tuan Haji nombor 1 dalam perkahwinan? Tak biasa kahwin no. Nafsu. Tuan Haji ni lain macam malam ni, mentang-mentang hari hujan no. Nafsu lah, cinta lah. Nafsu tu bukan skill Pak Haji. Nafsu tu fitrah. Skill, benda kena ada, kita kena buat. Komunikasi. Komunikasi tu nombor pertama kena perkahwinan. Sayang abang balik lambat, nak dengar kuliah maghrib, kena bagi tahu. Tak bagi tahu balik berperang. Betul Pak Haji no, pengalaman no. Pengalaman orang lain. Okay, baik. Nombor 2. Ya, nombor 2 skill berlakon. Sangat penting. Tuan-tuan kena kahwin, kena ada skill berlakon. Setuju tak setuju? Tak pandai nak berlakon no? Ya Allah, jujurnya Masya Allah. Orang perempuan suka macam Pak Haji. Nanti dia recommend boleh? Banyak saya balu mati kematian suami. Paling yang terbaru umur 50 tahun, mati laki dah 5 tahun. Sedang mencari. Boleh Pak Haji? Tak boleh no? Pak Haji suci hati, dia pun suka. Orang masjid. Okey, baik, tak apa. Balik tuan-tuan no? Jadi yang pertama nak selesai wasiat. So, wasiat ni kalau tuan-tuan kata bila saya mati, 1/3 daripada harta saya infak ke surau. Tazkiyah, tazkiyatun nafs. Tazkiyah. Baik. Nak bagilah. Jadi wasiat ni tuan-tuan bukan nak bagi harta saja. Kadang-kadang kalau tuan-tuan tanya saya, cikgu, kenapa cikgu buat wasiat? Sebab bila cikgu mati, cikgu nak lantik orang menguruskan harta cikgu. Bila saya mati, saya lantik abang sulung saya menguruskan harta saya. Contoh, kenapa tak lantik isteri? Sebab isteri nanti kalau dia kahwin lain, saat ni dengan bekas suami dia pening. Suruh abang kita buat. Contoh. Atau suruh anak sulung buat. Contoh. Nak bagi isteri pun tak apa. Contoh. Tapi yang penting kenapa kita buat wasiat? Melantik wasi atau pengurus menguruskan harta. Tu sebab utama orang berwasiat. Nak bagi 1/3 ke, hang tak mau bagi ke, tu cerita nombor 2. No? Siapa nak uruskan wasiat bila kita tak ada? Ini sebab pertama kita buat wasiat. Baik. Seterusnya tuan-tuan, pertama nak selesaikan wasiat, nak selesaikan. Kalau kita ada wasiat kepada masjid, kepada surau, rumah anak yatim dan sebagainya, tu sebahagian daripada dia panggil pemberian dalam wasiat. Kalau tuan-tuan nak berwasiat tak buat pemberian pun tak apa. Contohnya wasiat cikgu buat 3 elemen. Yang pertama, bila saya mati, saya lantik abang menguruskan harta saya. Kedua, bila saya mati, separuh harta saya harta sepencarian, kita bincang nanti no. Yang ketiga, bila saya mati, harta saya anak-anak sama rata semua. Sama rata. So tu saya punya isi kandungan wasiat saya. Baik. So tu pertama ni kena selesai dulu. Nak bersihkan harta tinggalan ni, pertama tolak wasiat ni kena selesai. Yang kedua tuan-tuan, hibah. Masa hidup tuan-tuan, fitrah manusia ni kadang-kadang ada anak kita sayang lebih. Pak Haji no? Ada anak kita sayang
lebih kurang. Ada anak yang kita sayang terlebih-lebih, tak apa. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang macam saya peguam, saya ada pen. Peguam ni collection pen banyak. Saya kata bila saya mati, contoh, bukan saya mati no. Okay, sekarang saya kata segala buku-buku saya nak bagi kepada anak nombor 4. Collection buku. Collection pen nak bagi kepada semua anak sama rata, contoh. Okay, kalau ada beg-beg peguam macam ni, ada 4, 5 kat rumah, okay, saya nak bagi dekat, saya nak hibahkan kepada contohnya anak saudara saya. Ni dia panggil hibah. Hibah ni apa? Pemberian semasa hidup. Kita dah bagi. No? Okey. So nak kena selesai dulu terlebih dahulu. So tuan-tuan, no? Okey, hibah. Baik. So tuan-tuan ni, kalau hibah ni, yang kenapa penting hibah tuan-tuan? Hibah ni penting terutama kalau orang berpoligami. Ya, hibah ni penting sebab apa? Sebab dia tak mau isteri-isteri berkelahi. Bagi siap-siap masa hidup, senang. Kita nak mati pun senang tuan-tuan, no? Tak payah dak hop hap. Abang rumah bagi kat siapa? Hop hap. Nak mati pun tak mati, tak mati. Tak senang. Depa tuntut, depa tanya. Allah, pening tuan-tuan, no? Masa sihat buat tuan-tuan. Nak buat hibah, kita hibah. Senang. Hibah siap-siap. Yang ketiga, nak selesaikan wakaf. Kalau tuan-tuan ada harta nak diselesaikan, nak ada yang ada, tuan-tuan nak wakafkan, kita kena selesaikan terlebih dahulu. Wakaf ni boleh buat masa hidup atau masa mati. Terpulang. Yang keempat tuan-tuan, nazar. Kalau ada nazar, kita kena selesaikan terlebih dahulu. Dan akhir sekali, harta sepencarian. Apa maksud harta sepencarian tuan-tuan? Harta sepencarian ni ialah segala harta diperolehi dalam perkahwinan semasa hidup, separuh milik isteri kita. Sama ada antara 30%. Dia boleh tunjuk sijil kahwinnya tuan-tuan. 30% automatik dia boleh tuntut. Kalau dia bekerja, dia boleh tuntut 50% daripada harta kita. Sebelum kita bagi apa ni, kita jadikan harta jadi harta pusaka, kena selesai harta sepencarian. Tanya mak atau tanya anak-anak, kena tanya mak dia, mak nak tuntut tak harta sepencarian? Kalau dia kata nak, kita kena bagi hak dia, no? Harta sepencarian. Jadi apakah harta yang tidak terkeluar, yang terkeluar daripada harta sepencarian? Satu, EPF, itu bukan harta sepencarian. Yang kedua, harta pusaka terima daripada mak pak kita, itu bukan harta sepencarian. No, yang lain segala diperolehi semasa dalam perkahwinan adalah harta sepencarian. Soalan, kalau kita ada 3 isteri, macam manakah nak bagi harta sepencarian tersebut? Isteri pertama berapa tahun Pak Haji? Contoh Pak Haji kan penulis skrip drama. Isteri pertama kahwin berapa tahun? 30 tahun. Yang nombor 2? Contoh. Nombor 2 kahwin berapa tahun? 5 tahun. Mudah lagi tu, no. Nombor 3? Tak ada, 2 aja. Tak terfikir, no. Malam ni kita nak buka minda. Kita buka minda Pak Haji kau punya. Boleh Pak Haji, no? Okey, baik. Jadi tuan-tuan, no, yang isteri pertama 20 tahun, isteri kedua 5 tahun. Jadi kita ambil macam VSS lah. Ke 20 tahun dengan 5 tahun campak 25 tahun, harta 100,000, 100,000 bahagi dengan 25, contohlah, no, 1 tahun sama dengan 4,000. Beda lah. Tu kalilah. Yang penting jangan berkelahi. So bahagi bahagian masing-masing. Harta sepencarian. Kena selesai dulu. Seterusnya tuan-tuan, yang tak ada dalam ni tapi cikgu nak tambah, fidyah. Fidyah ni apa tuan-tuan? Fidyah ni adalah denda yang kena bagi seorang, sama ada kita mati, sebelum bila kita nak mati tu kita tak sempat berpuasa sebab sakit, kena bayar fidyah, no. Yang kedua, kalau kita suami ni bersetubuh di bulan Ramadan, waktu siang hari, siapa tak tunggu malam Tuan Haji? Isteri muda saja, ya, tak sempat, no. Break tak makan, no. Kerja offshore, balik pula bulan Ramadan, balik pula siang hari, tangan dah ketak, no. Tengok tiang elektrik pun nampak cantik, no. Isteri pula berkemban waktu tu Pak Haji, no. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, bismillah, Allahumma barik lana.
Sebab bismillah tak? Tak lembat tau. Tentang harta tadi kan. Macam mana kalau perceraian itu disebabkan fasakh, dia minta fasakh? Dia boleh tuntut sepencarian. Boleh. Dia boleh tuntut. Fasakh tu fasakh. Fasakh tu fasakh. Tapi harta sepencarian ni hak dia. Dia boleh tuntut. Dia boleh tuntut. Tuntut. Pasal dia yang minta tanpa tuntutan apa-apa daripada kita. Tanpa tuntutan. Tak apa ni Pak Haji, kita PM tepi. Ni PM tepi. Ni cerita lain. Ni cerita mati tau. Tu cerita hidup. Nanti kita PM tepi tau. Nombor saya ada kat belakang ni. Ada kat sini tau. PM tepi tau. Okey, baik. Hold kat sini Pak Haji. Tunggu sekejap tau. Okey, baik. Nak cerita, katakan apa tadi? Fidyah ni tuan-tuan tau. Berapa nak bayar Pak Haji? Projek di siang hari di bulan Ramadan. Fidyah dia berapa? Tuan-tuan, ilmu tau. Ilmu. Berapa tuan-tuan? Abang Haji? Tengok Abang Haji macam tahu je. Ilmu. Berapa kena bagi? Berapa cupak? Kena puasa, kena denda ni puasa. Berapa hari puasa? 60 hari berturut-turut. Suami ke isteri? Suami isteri ke keduanya? Ya. Suami, isteri berapa hari kena puasa? Kena ganti tak? Kena gantilah isteri. Dia kena puasa sehari. Suami kena 60 hari. Pasal apa? Sedap sama. Mana dia, di mana keadilan Islam? Sedap sama-sama. Mana keadilan Islam? Kenapa orang perempuan tak boleh puasa 60 hari berturut-turut? Abang Haji? Sebab dia ada haid. Kita tak ada. Selalunya yang buat kerja ni siapa? Laki-laki lah. Kan? Isteri dia berkemban aja. Yang terekam tu siapa? Terekam tu suami. Tapi tuan-tuan, mengikut mazhab Syafi'i, sebelum bersetubuh, kalau suami dia cerdik tau, dia minum segelas lemon juice, berapa fidyah dia kena bayar? Lepas tu dia on, Allahumma jannibna wa jannaba syaitan mimma razaqna, on doa. Seberapa dia kena bayar? Berapa hari puasa? Sehari je. Sehari je. Beza orang yang tahu dan tak tahu. Perbuatan sama, protokol berbeza. Sehari je. Tapi ni tuan-tuan, cikgu nak minta tuan-tuan tolong rujuk dengan ilmu fiqah. Alim, orang yang alim dalam bidang fiqah, no? Don't take my word for it. So aku duduk sini, aku cerita semua, percaya bulat-bulat. Jangan tabayun, tanya ustaz. Tapi I've done my homework lah. Cikgu check cikgu punya homework, no? Okay. Okay, baik. Nak selesaikan semua. Baik. Nombor 4 tuan-tuan. Jadi apakah maksud konsep harta pusaka? Harta pusaka ni ialah harta yang telah dibersihkan. Segala hutang-hutang dah selesai, yang tinggal ni baru boleh difaraidkan. So bila kita mati, jangan cerita faraid dulu. Cerita selesai semua benda ni dulu. Dah selesai semua, baru kita cerita faraid. Baik, nombor 5 tuan-tuan, keboleh cabaran. Ni kerja peguam tuan-tuan, no? Sebab pantang anak Melayu. Pantang anak Melayu apa tuan Haji? Pantang anak Melayu dicabar. So adakah dokumen instrumen ni boleh dicabar? Wasiat, hibah, wakaf, nazar, harta sepencarian boleh cabar tak Pak Haji? Cabar tak cabar? Cabar tak cabar? Cabar. Tambah kalau dokumen ni bertulis ataupun lisan. Bertulis nak cabar tak? Cabar. Lisan? Cabar. Buka file berapa? Buka file. Takkan cabar free ya? Tak tahu Pak Haji, no? Kalau buka file mau dalam 1,500, 2,000. Jangan cabar kosong. Cabar Eliok tu tadi. Kan? Kelak duit lah. Nak cabar bukan free. Itu masalah tuan-tuan, no? Jadi kita kena tengok tuan-tuan. Itulah kadang-kadang, no? Macam saya, psycho anak-anak. Aku mati apa aku tulis, hang ikut. Nak psycho supaya tidak berlaku cabar mencabar. Tapi kebanyakan kes, dokumen-dokumen ni boleh dicabar. Kerana apa? Antara masalahnya ialah sama ada bertulis ataupun lisan. Kalau lisan memang kena cabar. Sebab apa? Saksi tak ada.
Yang kata mak hidup dia hibah rumah ni kat saya. Ada saksi tak? Allah dan malaikat menjadi saksi. Ingat-ingat pergi mahkamah lepas lah Pak Haji? Lepas lah. Tak ada saksi mana boleh no? Tak lepas no? Ni bukan perkahwinan Adam dan Hawa. Ini mengikut undang-undang, rule of law. No? Orang Penang kata nak balik dengan ayat tu lah no. Tak lepas. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan, nombor 6 nak cerita kat tuan-tuan tentang harta. Okey, baik. Kita mula pada bawah, online dengan offline. Jadi tuan-tuan, harta kita ni tuan-tuan sebenarnya satu ujian kepada kita. Sama ada kita online dengan Allah atau offline dengan Allah. Dan cikgu yakin dan percaya tuan-tuan selalu diuji oleh Allah. PATM machine cucuk bawa keluar duit, mainlah tu kat dungu depan tu, aku sedekah rumah anak yatim lah, orang minta sedekah lah, crowdfunding lah. Bagi tak bagi? Cucuk ATM keluar 1,000, 900 duit RM50, duit 100 itu semua RM10. Baik, Tuan Haji keluar daripada ATM machine tu, tengok ada orang minta sedekah, duit paling kecil kita ada RM10. Bagi tak bagi? Abang Haji, bagi tak bagi? Bagi tak bagi? RM10. RM10 tu bang, bukan RM1. Bagi tak bagi? Bagi no, Pak Haji pakai. Masih kosong lagi kah kota? Saya nak recommend ni. Pakai pula baju batik no. Oh, begitu Nusantara. Ini ujian tuan-tuan. Allah Ta'ala uji. Hang ada 100,000, nak bagi tak RM10 orang minta sedekah kat depan ATM machine. Baik. Kita online dengan Allah ke offline dengan Allah? Itu satu ujian tuan-tuan. Hari-hari tuan-tuan kena uji benda ni. No? Yang kedua tuan-tuan, tangan dengan hati. Harta kita ni tuan-tuan, dekat tangan ke dekat hati? Kalau dekat tangan tuan-tuan, minta izin tuan-tuan lah, tambah 10 minit no. Lagi laluan azan. Ada azan, laluan. Oh, abang siap rupanya. Noja. Bukan, Bilal lah. Bilal, alhamdulillah tuan. Boleh Tuan Haji dah. Dia recommend lah. InsyaAllah. Kita recommend. Minta izin tambah 10 minit boleh tuan? Sikit lagi no, boleh no? Boleh. Baik. Tuan Haji sedap azan Tuan Haji. Dia bawa balik Ampang lepas ni no? Boleh? Nak bersilaturahim dengan orang desa Bistari. Boleh Tuan Haji no? Boleh macam-macam. Dah berkenan macam ni lah, dah berkenan. Boleh recommend no? Okey, Pak Haji kata boleh recommend. Baik. Seterusnya tuan-tuan, nombor 3 silaturahim tuan-tuan. Harta ni tuan-tuan sebenarnya adalah alat untuk kita bersilaturahim antara anak-anak, isteri kita tuan-tuan. Sebab anak kita tuan-tuan ada macam jari tuan-tuan, dia tak sama. Jari ni dia panggil ibu jari ni, supporter tu. Anak kita setengah menyokong, apa Pak buat dia sokong. Hatta kalau Pak kata Pak nak kahwin lagi satu, dia sokong. Anak ni bagus, supporter. Tapi ada anak kita tuan-tuan, dia jari telunjuk. Jari telunjuk ni apa? Either you follow my way or you go the highway. Kata kat Pak dia, tulis apa? Hang kau ajak dengan aku dah. Memang saya kau ajak dengan bapak sebab bapak kau ajak dengan Allah. Allah tuan-tuan kena macam tu dah. Ni ni ah. Dari telunjuk ni noh. Perangai dia rebel. Noh. Akibat tak apa, tak cerita. Panjang cerita. Untuk jari ni, kalau nak kita jari ni tuan-tuan, minta maaf noh. Jari ni dari telunjuk, dia pakai apa? Jari middle finger noh. Kalau kita bawa kereta orang horn noh, kita bawa keluar jari ni. Ha. Orang tahu ni apa tuan-tuan, dia panggil communication finger. Tunjuk ni semua orang tahu apa maksud. Jenis anak kepoci. Cerita mak pak dia cerita kat semua orang. Masuk blog. Hari ni bapak saya dan ibu bergaduh lagi. Sebab ustaz kata nak bawa bapak balik Ampang. Jenis kepoci. Jari ni tuan-tuan, anak kita yang jari ni dia jenis analyzer. Sebab jari ni tuan-tuan, dia satu jari yang pakai cincin. Nampak cantik. Analyzer mesti dia banyak pikiak. Jangan pikiak. Pikiak dan pikiak. Cerewet. Pikir otak lah, jadi pikiak. Anak yang faham ni tuan-tuan ni dia panggil jari gedik ataupun dia panggil pinky finger, orang buat promise kan. Dia panggil dia influencer.
yang dia pandai pengaruh. Dia nak apa-apa dia bisik. Minta kat mak tak boleh, dia minta kat pak. Jadi anak yang sangat, dia panggil ni, kita panggil the influencer. So, anak kita tuan-tuan, perangai dia pun berbeza. Macam jari tak sama. Manusia tak sama, jari tak. Macam mana berbezanya jari, begitulah berbeza perangai kita. Setuju tak setuju Pak Haji? Setuju baik. So jadi tuan-tuan, harta tuan-tuan ni akan jadi dua. Sama ada anak-anak tuan-tuan akan berpecah ataupun anak-anak tuan-tuan akan bersatu. Sebab anak tuan-tuan ni bodoh ke cerdik? Anak ngampak siapa lagi cerdik? Anak ke pak? Formula cikgu tuan-tuan, betapa cerdiknya tuan-tuan, anak tuan-tuan tambah satu. Cerdik dia. Pak Deta, kalau pak aku mati, aku akan buat macam ni. Yang nama anak. Ada pak kata, kalau anak aku mati, aku nak buat macam ni. Ada? Tak ada. Anak ni kata, kalau pak aku mati, aku akan buat macam ni. Dia cerdik tuan-tuan ni, anak ni dia tambah satu. Setuju tak setuju? Setuju? Kalau betul kata Bilal, betul lah. Itu jadi tuan-tuan, dengan anak-anak ni tuan-tuan kena ada satu strategi. Bila mana matinya anak Adam itu, maka terputuslah segala amalan kecuali 3. Pertama apa tuan-tuan? Pertama, sedekah jariyah. Harta yang kita infak dan wakafkan ke jalan Allah. Ibarat kata senang macam ni tuan-tuan. Macam mana Allah Ta'ala punya konsep bila mati anak Adam tu, segala terhenti kecuali 3. Ibarat macam ni lah, tuan-tuan jadi MP, Member of Parliament ataupun DUN, Dewan Undangan Negeri. Kerja berapa tahun? Jadi MP satu term berapa lama Pak Haji? 5 tahun. Pencen dapat berapa lama? Kerja 5 tahun, pencen seumur hidup. Tak mau jadi MP. Kau penjawat awam, kau kerja siang malam, kalau tu tindakan tata tertib, lepas pencen kalau langgar tak dapat pencen, tidak? Kerja macam saya kena 10 tahun askar pun tak dapat pencen. Kau apa? Regimen? Air Force. Air Force kerja 10 tahun tak dapat pencen. Kerja 5 tahun dapat pencen tuan-tuan. Allah Ta'ala kata direct selling, tuan-tuan kerja 5 tahun bagi nak rak pencen, bonus income masuk. Kalau rajin buat direct selling lah. Tapi deal dengan Allah, mati, engkau dah mati, pahala kau tetap mengalir. 3 keadaan. Pertama, sedekah jariyah. Apa kau wakafkan? Betul, kita tak wakaf dalam ni kita mati, pahala berterusan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sekali ilmu tuan-tuan ajar pada anak tuan-tuan, bagaimana dia amalkan, cucu amalkan, cicit amalkan, tuan-tuan dapat manfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Jadi apa satu amalan yang tuan-tuan boleh buat supaya tuan-tuan dapat 3-3 ni? Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan dah tua, masih belum terlambat. Kerana Allah Ta'ala bagi kita peringatan. Kenapa Allah Ta'ala bagi 5 jari Pak Haji? Kenapa? 1 suami, Masya Allah. Saya tak kata, Pak Haji yang kata. Kalau muslimat marah, marah Pak Haji, bukan marah saya. Iman tak lagi Deal dia tuan-tuan. Satu amalan tuan-tuan boleh buat, ajar khatam, tuan-tuan khatam Al-Quran dengan anak tuan-tuan, dengan niat mengajarkan dia mengaji. Show of hand. Siapa di sini khatam Quran dengan mak pak dia? Angkat tangan. Angkat tangan. Straight hand, straight level, crooked and crooked. Seorang. 1 daripada 20. 5%. Tuan-tuan, jangan ulangi kesilapan mak pak kita. Direct Saya tak suka mengajar itik berenang, dan saya tak suka ajar ayam berkokok. Tolong khatam Quran dengan anak-anak. Homework. Baik. Seterusnya tuan-tuan, harta ni tuan-tuan, kita nak kongsi dengan anak-anak dengan
isteri kita, dengan anak dengan isteri kita, no, kena kongsi. Tak mau bagi berkelahi, no. Jangan kita mati, anak isteri berkelahi, bercempera. Orang utara panggil bercempera, seperti anak ayam kehilangan ibu. Tak percaya, tanya immigration bila dia buat serbuan. Bila ibu ayam kena tangkap, apa berlaku Pak Haji? Bila immigration buat serbuan, ibu ayam kena tangkap, anak ayam jadi apa? Jadi mangsa, no. Jadi mangsa, kata Pak Haji. Saya tak kata, Pak Haji kata, no. Saya ikut je. Jadi tuan-tuan, no. Jadi satu amalan tuan-tuan yang tuan-tuan boleh buat supaya tuan-tuan terhindar daripada fitnah semua ni. Sebab tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tuan-tuan bakal jenazah, no. Tuan-tuan akan pergi satu perjalanan, tuan-tuan tak akan kembali. Saya mati 3 hari ya tuan-tuan. Hari Isnin habis bayar tangguh, saya balik rumah, saya hidup balik. Tapi tuan-tuan dan saya akan melalui satu perjalanan yang mana kalau lepas lah. Kalau kantoi nasib kau lah labu. Nak kata apa lagi? Nak cerita kat dunia aja. Satu amalan apa tuan-tuan? Nasihat cikgu, tuan-tuan berwasiat. Ambil pen, ambil kertas, tuan-tuan tulis wasiat, buat wasiat secara bertulis. Kenapa tuan-tuan? Nak pesan, no. Qala Rasulullah SAW, man mata ala wasiyatin, mata ala sabilin wa sunnatin, wa mata ala tuqan wa syahadatin, wa mata maghfuran lah. Yang bermaksud, apabila matinya sesiapa yang mati meninggalkan wasiat, kata Nabi SAW, maka ia mati di atas jalan yang lurus. Yang hari-hari duk baca ihdinas siratal mustaqim. Di manakah mustaqimnya tuan-tuan? Jalan yang lurus. Ini satu jawapannya. Cikgu tak kata ni jawapan mutlak, salah satu pintu. Mata wasunatin, dan mati dalam keadaan mengikut sunnah. Apa ganjaran orang yang mati mengikut sunnah tuan-tuan? A. Minum daripada air telaga Kausar. B. Melintas sirat sepantas kilat. C. Terima amalan dari tangan kanan. D. Bangkit daripada kubur bau wangi seperti kasturi dari syurga. E. 100 pahala mati syahid. A, B, C, D, E tuan-tuan. Pak Haji. Pak Haji ni. All the above. Oh, all the above. Tak boleh. Mana ada all the above? Hello. Ini modul asas, okey? Mana ada ustaz main mengajak macam ni kan? Semua ustaz cakap kan? Ni cikgu nak tanya. Ya, Abang Haji? Ada jawapan? Kalau tak ada, kena jemput cikgu lagi, no? Jawapannya E. 100 pahala mati syahid. Siapa pernah keluar 3 hari, dia akan tahu cerita ni. Hidupkan sunnah akhir zaman, 100 pahala mati syahid. Sebab tu sunnah 24 jam tuan-tuan. Janggut, no? Kita simpan janggut. Kita akhlak baik, bagi hak isteri. Wa mata ala tuqan, dan mati dalam keadaan takwa. Wa syahadatin, dan mati dalam keadaan syahadah. Tuan-tuan, apakah ganjaran orang yang mati dalam keadaan syahadah? Tak apa ganjarannya? Syurga wajib baginya. Nak mati syahadah, buat wasiat. Wa mata maghfuran lah, dan mati dalam keadaan diampuninya dosa-dosanya. Jadi lain aku tak tahu nak kata apa dah. Ni yang boleh cerita, no. Kalau sampai akhirat nanti Allah Ta'ala tanya, awak mati tak buat wasiat? Ya Allah, aku tak dibagi tahu. Ada Amir Bahri Ehsani datang, Surah Bistari 16 Ogos 2020. Ada, no? Ada. Jawablah masa time tu tuan-tuan. Saya dah lepas tengah jawab saya, no. Jadi tuan-tuan, saya nak akhiri dengan sebuah cerita. Minta maaf lah terlajak sikit tuan-tuan, no? Tapi nak cerita juga. Seorang syekh, dia belah seekor burung. Dia sangat sayang burung tiung. Pasal burung tiung ni dia boleh bercakap. Dia boleh, bukan saja bercakap, dia boleh bertasbih. Dia kata la ilaha, burung jawab ha illallah. Tu burung pula cakap dekat dia, la ilaha illallah. Dia sayang kat burung. Burung tiung asah dengan cincin apa? Mai. Dia boleh bercakap. Dia sayang kat burung ni, burung kesayangan. Satu hari tuan-tuan, seekor kucing ni duk aim burung syekh ni,
tengah mengajak burung sangkak ada, kucing main terkam, sangkak jatuh, maka kucing ni terkam, dia pun makan burung. Burung ni nak kena makan tuan-tuan, dia bunyi macam ayam nak kena sembelih. Kalau ayam bunyi apa? Macam mana bunyi ayam Pak Haji kena sembelih? Burung ni kucing pun makan, patah tengkok, krak, dia pun makan burung. Bila Syekh ni tengok burung dia kena makan, dia pun menangis. Orang boleh tanya, wahai Syekh yang mulia, kenapa engkau menangis? Burung ni mati, kita belilah burung baru, yang menangis ni buat apa? So Syekh ni pun dia cerita ke anak muridnya, anak murid dia pun terus menangis sama dengan Tok Guru. Baik, soalannya, apa yang Tok Guru kata kat murid sampai anak murid dia menangis? Siapa boleh bantu cikgu? Apa dia kata? Terfikir lu. Selagi hampa tak jawab, kita semayang lambat. Padang muka hampa. Resah dah noh, bini dah tunggu noh, tak abang dah balik lambat noh. Okey, kita tu. Ya tuan-tuan, ada jawapan? Kita nak buka pintu rahmat. Ada jawapan tuan-tuan? Apa Tok Guru kata? Dia kata, aku takut kalau masa hidup aku mengucap, masa nak mati aku tak boleh mengucap macam mana burung tu mati. Takutnya tuan-tuan. Selagi mana ada dunia dalam hati tuan-tuan, hanya Allah Ta'ala saja boleh beritahu sama ada kita boleh mati mengucap atau tidak. Tapi yang confirm, mati berwasiat, mati mengucap. Apa pengajaran pada cerita ni tuan-tuan, antara Syekh dengan burung ni? Apa pengajarannya? Yang pertama, doa dengan Allah banyak-banyak supaya kita boleh mati mengucap. Tak confirm lagi tuan-tuan no? Yang kedua, Pak Haji, Tuan Bilal yang mulia, apa pengajaran kisah ni? Apa pengajarannya? Banyak berzikir. Tuan Imam Bilal kata, banyakkan berzikir pada Allah, mengingati Allah. Tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Yang ketiga tuan-tuan, nasihat cikgu, kalau tuan-tuan ada burung, jagalah burung baik-baik. Lain maksud tu. Apa dia pula, saya suci tazkiyatun nafs ya Tuan Haji kan. Jaga burung baik-baik. Ada spare part ke burung? Pak Haji, burung ada spare part lah? Tak ada spare part no. Benda tak ada spare part tuan-tuan, jaga baik-baik no. Aku qauli hadza tuan-tuan, nak buka untuk soalan. Sekarang saya nak serahkan hak tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Soalan? Hal indakum as-soal? Soal tuan-tuan, soal, ada soalan? Ada soalan tuan-tuan? Tak ada no. Ada Tuan Haji, ada soalan Tuan Haji? Burung okey? Burung di rumah okey no? Alhamdulillah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan dalam hati. Cikgu mohon ampun dan maaf tuan-tuan. Kuliah pertama kita cerita macam-macam no. Kalau ayam rintik di tepi hutan, mari diintai di tepi telaga. Budi baik jadi ingatan, 1000 tahun terkenang juga. Terima kasih sudi jemput cikgu pada malam ni. Kalau tuan mudik ke hulu, petikkan saya sekuntum kemboja. Kalau saya mati dahulu, ku tunggu tuan di pintu syurga. Apa pun Tuan Haji, ayat mesti power. Kita orang KL kan, orang Klang Valley ya. Terima kasih tuan-tuan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.